Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Ramai yang request nak aku ceritakan tentang kisah Zulfarhan. Kisah dia memang sangat-sangat sedih dan menyayat hati. Kisah dia memang mendapat perhatian rakyat Malaysia dan sebenarnya rakyat Malaysia memang sangat-sangatlah tak puas hati dengan keputusan hakim baru-baru ni. Ibarat hukuman yang dikenakan ke atas suspek tadi tu macam tak setimpal dengan apa yang diorang buat. Jadi hari ni aku akan cerita sikit dekat korang siapa Zulfarhan dan apa yang terjadi, dan aku akan cuba ringkaskan sebaik yang mungkin. So without wasting any time, let's get started. Zulfarhan dikatakan seorang anak yang sangat-sangat baik, dan dia ni sebenarnya anak mak, iaitu dia sangat-sangat manja dengan mak dia. Masa dia masuk UPNM, boleh dikatakan setiap hari dia akan call parents dia. Sampai macam itulah akrabnya hubungan dia dengan mak dan ayah dia. Zulfarhan ni sebenarnya dia anak sulung, jadi dia memang sangat rapat lah dengan adik bongsu dia. Biasanya anak sulung ni memang selalu rapat dengan anak bongsu, sebab aku pun macam tu juga. Tapi masa kejadian tu terjadi, dikatakan Zulfarhan ni dia tak call parents dia hampir seminggu. So start daripada situlah mak dia dah mula rasa tak sedap hati. Dia rasa macam ada yang tak kena dengan anak dia. Pada pukul 1.30 malam iaitu 1 Jun 2017, ayah dia dapat call daripada seorang pegawai UPNM yang mengatakan anak dia dah meninggal. Ayah Zulfarhan yang bekerja sebagai seorang pemandu teksi ni aku respect sangat-sangat, sebab ayah dia seorang yang sangat-sangat kuat dan tabah. Masa dia dapat call lewat malam tu, dia memang tak percaya yang anak dia dah tak ada. Bila dia tanya sebenarnya apa yang terjadi dekat anak dia, pegawai tu kata anak dia meninggal sebab terbakar. Malam tu juga parents dia yang tinggal dekat Johor tu telah bergerak ke hospital sedang di Kajang, Selangor. So masa sampai dekat sana, awal tu parents dia cuma dibenarkan tengok wajah anak dia je, tapi mak dia minta nak tengok seluruh badan anak dia. Korang bayangkan betapa luluhnya hati dan mak ayah dia bila diorang tengok badan anak diorang yang diorang jaga selama ni melecur 80%. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan keadaan yang sempurna akhirnya jadi macam tu. Zulfarhan pernah beritahu family dia yang suatu hari nanti dia nak jadi nahkoda kapal, tapi harapan ni tinggal harapan je, sebabnya dia meninggal dalam usia yang sangat-sangat muda. Jadi aku akan teruskanlah kepada kronologi pada hari kejadian. Pada 13 Mei pada tahun 2017, arwah telah dipukul berkali-kali buat kali pertama di asrama. Puncanya diorang syak yang arwah ni curi laptop. Sebabnya dikatakan masa laptop tu hilang, salah seorang suspek tadi merupakan anak kepada seorang bomoh. So anak kepada bomoh ni beritahu dekat kawan dia, kata yang bapak dia ni boleh trace barang yang hilang ataupun boleh tahu siapa yang curi, sebab ayah dia macam ada ilmu lah, boleh tengok-tengok. Lepas tu bomoh tadi tu pun tilik lah apa semua, dan dia beritahu yang Zulfarhan ni mungkin curi laptop. Bila bomoh tadi kata macam tu, lagilah suspek ni yakin yang okey, memang Zulfarhan yang buat semua ni. Korang bayangkan, disebabkan fitnah bomoh tu, nyawa orang yang tak bersalah hilang macam tu je. Sedangkan bomoh tadi langsung tak ada bukti yang menunjukkan Zulfarhan tu adalah orang yang mencuri. Lepas tu dia main hembus je sebut nama Zulfarhan. Bomoh tadi kata dia ada buat solat hajat dan juga solat istikharah untuk tahu siapa pencurinya. Tapi itulah, tengoklah apa yang jadi. Pada malam 22 Mei tahun 2017, salah seorang suspek yang bernama Hakim dapat WhatsApp daripada kawan dia yang bernama Mubin. Dalam WhatsApp tu, Mubin ni tanya nampak Zulfarhan tak? Mubin tu juga kata yang duit dia dah hilang dan dia syak Zulfarhan yang buat. Dikatakan ramai jugalah student dekat sana tu, diorang punya barang-barang ni hilang, tapi diorang pun tak tahu siapa yang buat. So Hakim pun reply lah WhatsApp Mubin tadi, dia kata dia tak tahu Zulfarhan kat mana. And then dia pun ke bilik diorang lah untuk check keadaan diorang macam mana. Sampai dekat situ Mubin tak ada, yang ada cuma Syafiq. Syafiq pun beritahu dekat Hakim tadi yang Zulfarhan ikut Mubin ke bilik 410. Masa dekat bilik 410 ni, diorang dah tanya macam-macam soalan dekat Zulfarhan pasal duit, pasal laptop yang dia curi. Tapi Zulfarhan kata dia tak ambil semua barang tu. Bila Hakim tanya arwah ada curi tak barang-barang tu? Lepas tu arwah kata dia tak ambil. Mungkin dia geram dengan arwah, lepas tu dia terus tumbuk perut arwah ni sebanyak 2 kali. Diorang terus pukul arwah berkali-kali dan arwah ni langsung tak melawan. Masa ni lah Mubin tadi telah mengambil iron wak dan dia tekap dekat badan arwah. Setiap kali ditanya dan arwah tak mengaku, setiap kali itulah badan dia akan kena tekap dengan iron tadi. Bila dah kena setrika panas macam tu, mestilah arwah ni akan menjadi kesakitan. Tapi Mubin ni dia tak stop sebab dia masih lagi tak puas hati. Time ni arwah menierap dekat lantai, manakala tangan dia kena ikat dengan tali pinggang taekwondo. Setiap kali kena tekap tu, dia mesti akan menggeliat kesakitan. Korang bayangkan, ya Allah, betapa kejamnya diorang ni. Lepas tu si Mubin tadi telah passing iron tu kepada seorang lagi suspek yang bernama Najib. Si Najib telah ambil iron yang sama dan dia tekap dekat lengan arwah. Disebabkan arwah ni tak nak mengaku, Hakim suruh Akmal buka ikatan tali dekat tangan dia tu. Lepas tu dia suruh Akmal ni cuci peluh dan darah Zulfarhan yang ada dekat lantai. Ya Allah, jahatnya diorang ni. Aku tengah menahan diri daripada carutan. Lepas tu
Pada 26 Mei pula, arwah telah dibawa rakan-rakan suspek dia tu ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Bila doktor tanya macam mana boleh jadi macam ni, tapi dia jawab yang dia terkena bom wap masa buat latihan dekat PD. Dia tak beritahu benda yang sebenar. Pada 31 Mei, arwah telah dibawa ke sebuah kondo di Bangi untuk berehat dekat sana. Esoknya pada 1 Jun, arwah telah kaku sebelum dibawa ke hospital dan kemudiannya disahkan meninggal dunia. Hasil bedah siasat menunjukkan yang jantung arwah ni bengkak dan sel ginjal dia rosak serta ada jangkitan kuman. So disebabkan dua punca tadi inilah menyebabkan arwah ni meninggal dunia selain disebabkan oleh luka lecur. Hasil bedah siasat juga menunjukkan ada 90 kesan luka lecur dari darjah 1 hingga darjah 3. Dan luka lecur tadi tu memang ada dekat seluruh badan dia, termasuklah kawasan punggung dan juga kemaluan. Seramai 19 orang suspek telah ditahan bagi kes ni. So masa perbicaraan tu, hakim adalah tanya salah seorang suspek sama ada masa dia pegang iron tu ada keluar wap tak. So suspek yang bernama Afif ni dia kata ada keluar, tapi dia kata dia tak tahu panas iron tu macam mana. Sikit lagi aku rasa macam aku nak tercarut ni. Iron biasa yang tak ada wap tu, kalau kita iron dekat kain, kita pegang pun dah kita rasa panas. Ini kan pula iron wap yang panas macam air yang tengah didih tu. So seramai 6 orang suspek yang telah menekap iron wap tadi tu ke badan arwah. Even arwah jerit sakit, diorang langsung tak stop dan diorang terus tekap iron tu. Sampaikan kulit dia tu melekat dekat iron wap tu. Ya Allah, sakitnya macam mana? Ya Allah akbar. Korang bayangkan satu badan dia habis kena tekap dengan iron. Termasuklah dia punya betis dan juga buku lali. So 6 orang suspek tadi tu telah dihukum penjara selama 18 tahun. Manakala 13 orang suspek lagi dipenjarakan selama 3 tahun je. So sebenarnya hukuman yang dikenakan ke atas suspek-suspek tadi memang rakyat Malaysia langsung tak puas hati. Sebab hukuman yang dikenakan ke atas diorang terlalu ringan. Hari tu aku ada baca ada seorang pengguam ni kata hukuman ke atas suspek-suspek tu sebenarnya boleh berubah lagi. Jadi maksudnya kena ada perbicaraan lagi lah pasal kes ni dan kemungkinan hukuman yang boleh dikenakan ke atas diorang tu lagi berat. Sebab dikatakan hukuman penjara sekarang ni adalah bukan hukuman yang muktamad lah. So ada seorang kawan arwah ni, dia cuba nak beritahu dekat orang pihak atasan tentang apa yang terjadi dekat arwah. Dia pun tulis dah surat layang yang bersaiz A4 dan dia beritahu ada seseorang yang memerlukan bantuan dekat bilik sekian-sekian. Tapi usaha dia ni gagal. Puncanya ada seorang jurulatih diorang tu post dekat grup WhatsApp pasal surat layang tu. Bila suspek-suspek tadi tahu, diorang pun apa lagi pindahkanlah Zul Farhan tu ke bilik yang lain. Lepas tu kawan arwah ni dia tulis pula surat layang yang kedua. Dia kata sila cari pegawai kadet laut Zul Farhan Osman. Tapi gagal juga sebab orang lain yang jumpa surat layang tu. Jadi usaha kawan Zul Farhan ni ataupun yang bernama Aiman tu gagal dan arwah tak sempat diselamatkan. Sepanjang tarikh 23 hari bulan hingga 26 Mei tahun 2017, suspek tadi cuma sapu minyak gamat je dekat badan Zul Farhan sebelum dia dibawa ke klinik dekat Bangi tu. Kesimpulannya, suspek-suspek tadi semua kata diorang tak ada niat langsung nak bunuh dia dan diorang tak tahu iron wap tu panas macam mana. Bagi aku statement diorang ni sebenarnya nampak sangat-sangat bodoh dan statement diorang tu just untuk selamatkan diri diorang je. Kalau dah tekak sampai 90 kali, tak ada niat ke? Pada hari arwah nak meninggal tu, dia ada kata dekat kawan dia ataupun dekat suspek yang dia rindukan mak dan ayah dia. Dan dia ada jugalah muntah-muntah dan dia minta dekat kawan dia yang dia nak meniarap dekat atas komputer. Selang beberapa minit lepas tu, arwah dah tak bergerak dan dipercayai arwah dah meninggal. Arwah ni bagi aku memang baik. Even dia dah kena bully teruk macam tu, dia still tak beritahu siapa yang buat dia. Zul Farhan pernah beritahu dekat dia punya girlfriend yang dia kena pukul dan dia dituduh mencuri laptop. Tapi dia pesan dekat girlfriend dia, dia kata jangan beritahu kat siapa tahu. Bila girlfriend dia tanya siapa yang buat, tapi Zul Farhan kata ramai. Dan dia tak beritahu siapa yang buat. Masa hari dia nak meninggal tu, dia beritahu dekat kawan dia yang dia sayang kawan-kawan dia dan dia okey je. Even kawan-kawan dia tu lah yang buat dia jadi macam tu. Apapun, marilah kita doakan sama-sama supaya arwah Zul Farhan tenang di sana dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Sebenarnya cerita ni memang sangat menyedihkan. Semasa aku research pasal dia, aku tengok video-video rakaman, benda tu memang sangat-sangat sebab dan aku pun susah nak describe macam mana anak yang kita jaga daripada kecil sampai besar dalam keadaan yang perfect, tiba-tiba mati dalam keadaan yang sangat-sangat ngeri disebabkan kena bully. Budaya bully ni sepatutnya tak patut wujud pun dalam dunia ni, tak patut wujud pun dalam budaya sesebuah institusi. Bagi aku bully ataupun orang kata ragging kan adalah suatu benda yang sangat-sangat negatif. Bagi diorang ragging ni macam benda biasalah, tambah-tambah dia pula junior baru masuk ke apa. Tapi bagi aku benda tu tak sepatutnya terjadi. Jadi bila dah melibatkan nyawa orang, lepas tu semua pakat tak nak mengaku. So nasihat aku, tolong avoid daripada budaya bully. Sebab budaya bully ni memang sangat-sangatlah tak sihat, okey. Itu sajalah pesanan aku. Walaupun korang berada di mana, kalau ada orang bully korang, jangan diam, tolong ambil tindakan, okey. Dan kalau korang nampak orang lain kena bully ataupun kawan korang ke, jangan diam. Kalau boleh report kepada orang bertanggungjawab supaya kes-kes macam ni tak terjadi lagi. Okay guys, that's it for today dan aku harap cerita yang aku kongsikan kepada korang hari ni kita boleh jadikan sebagai sebuah pengajaran. Aku harap kita boleh jauhi daripada perbuatan bully. Dan itu sajalah perkongsian aku pada hari ini dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.